Apa pula ejen permang hang? Ejen permah aku Faiz untuk minggu ni datang luar bola sepak. Ejen permah aku datang daripada sukan Formula One, di mana kita ada Sukan kegemaran kita. sukan kegemaran kita pada ketika ini, Jeddah Grand Prix di Saudi Arabia kan. Minggu yang sukar, minggu yang kontroversial kerana ada insiden yang berlaku di Saudi Arabia kan, yang hampir-hampir melihat perlumbaan ini dibatalkan ataupun dipospon, tapi akhirnya diteruskan dan kita dapat sebuah perlumbaan yang sangat luar biasa Faiz. Sebuah perlumbaan yang berintensiti tinggi, sebuah perlumbaan yang penuh dengan overtaking battles. And benda tu aku ni jarang nak puji badan pengelola selalu. Tapi untuk kali ni aku kena puji FIA sebab perubahan yang telah mereka lakukan kepada kereta tahun ni dari segi prinsip, dari segi teknologi telah pun mencipta satu environment yang lebih cenderung ke arah overtaking. Dan kita boleh lihat aksi pemotongan di atas litar tu dengan lebih kerap. Dan yang peliknya Faiz, dulu kalau sebuah kereta tu potong, momentum yang dia ada ketika memotong tu dah cukup untuk dia potong, bukan setakat potong. Lepas potong dia boleh bina pula advantage kat depan. Tapi sekarang ni, bila sesebuah kereta tu memotong, kereta yang di belakang pula boleh menggunakan DRS juga untuk potong semula. And diorang dah tweak sikit DRS system untuk tahun ni juga. So, pemotongan tu adalah perkara yang berlaku dengan sangat kerap dan sangat mudah. Dan itu menjanjikan aksi yang luar biasa, Faiz. This Grand Prix, tak payah sebut pasal Max Verstappen dan Charles Leclerc punya battle lah. Itu dah memang luar biasa. Sampai saat terakhir mereka bertarung, right? Tapi kau tolak tepi yang tu, pelbagai incredible battles happen throughout the race, Faiz. Not bad untuk sukan yang kata orang ni membosankan. Betul. Aku yang paling tertarik adalah battle di antara dua kereta daripada pasukan yang sama, Faiz. Itu sentiasa Daripada Alpine. Sentiasa menarik, sentiasa kontroversi, sentiasa kita nak tengok kesudahan dah. Betul. Macam tu. And benda tu kita jarang nampak sebab selalunya setiap pasukan apabila melibatkan dua kereta daripada pasukan yang sama, mereka akan mempunyai strategi. Kereta yang lebih laju perlu diberi ruang untuk memotong dan mengejar kereta-kereta di hadapan. Tapi benda yang refreshing kali ni, Faiz, adalah kedua-dua Alonso dan Sebastian Ocon diberikan kebebasan oleh tim prinsipal dan pasukan masing-masing. Bukan pasukan masing-masing, pasukan yang sama lah. Untuk berlumba. Kerana ketika mereka sedang battle, sedang cuba memotong one after the other untuk lap after lap, komentator ada cuba temu bual tim prinsipal, tanya dia, don't you think you are self-sabotaging? Sebab setiap kali dua kereta cuba memotong, ia akan memberi ruang kepada kereta di belakang untuk merapatkan jurang kan. Tapi tim prinsipal dia cakap no. We will let them race. We will let them battle each other. Dan benda itu sangat refreshing. Sebab apa yang kita dapat adalah sebuah battle yang luar biasa. Yang betul-betul menyeronokkan. Aku tahu ramai yang akan lebih tertumpu kepada Charles dan Max dalam perlombaan kali ini. Rightly so. Tapi my favourite moment from the Jeddah Grand Prix, Faiz, adalah pertarungan di antara Fernando Alonso dan juga Sebastian Ocon yang berlarutan sekitar, kalau tak silap aku, 8 hingga 10 lap lah, yang memang betul-betul luar biasa. Bila hang brought up kau ni, aku nak tanya satu soalan ringkas dan pendek untuk hang. Hang peminat Lewis Hamilton. Dengan dua perlumbaan yang kita masih lagi tak dapat tengok Lewis Hamilton ni, adakah hang risau dengan Lewis Hamilton musim ni? Aku tak risau dengan dia macam ni lah. Kita kena terima yang Mercedes tahun ni ada isu dari segi kelajuan. Ada isu dari segi pace, dan mereka jelas berada di belakang semua kereta-kereta lain yang menggunakan enjin selain Mercedes. Dan benda ni bukan limited to Mercedes saja. Semua kereta yang menggunakan enjin Mercedes tahun ni mengalami kesukaran kan. Daripada McLaren pun sama, Alfa Romeo kalau tak silap aku. Bukan Alfa Romeo. Racing Point. So, my point is that aku lebih risau tentang masalah yang sedang dilalui oleh Mercedes ni, apa impact terhadap keyakinan dan desire Lewis Hamilton. Kita kena ingat Lewis Hamilton 37 ke 36. But he's older lah. Dan dia telah memenangi 7 World Championship. 7-time World Champion. Dan bila hang dah menang 7-time World Champion, dan bila sepanjang 10 tahun lepas ni, kebiasaannya hang dah terbiasa dengan mentality competing at the top of the grid. Susah untuk hang nak
tweak hang punya mindset untuk turun ke bawah dan compete at a team yang tak boleh compete. Benda tu bukan mudah. And that's why hang sendiri boleh nampak Lewis Hamilton punya frustration, dia punya ketidakpuashatian. Cara dia conduct tu very cool lah. Aku suka. Aku suka cara dia manage diri dia. Tapi hang boleh nampak banyak video yang lepas dia keluar daripada kereta, dia pergi kat tepi tu, dia bersandar ke arah dinding and dia just, hang boleh nampak body language saja menunjukkan frustration. Sebab selepas semua yang dilalui musim lepas, termasuk kontroversi perlumbaan terakhir, Lewis punya fokus adalah untuk betul-betul mencabar tahun ni. Dia dah set mentality tu. Ada misi balas dendam. Dalam recovery period, sepanjang cuti tu, macam saya cakap, sepanjang cuti tu, dia cuma memikirkan pembalasan dendam. Dia cuma memikirkan kebangkitan semula. Dan lepas anda bina mindset, anda set mindset macam tu, and then to come to the races, and to see your car not performing, it's difficult. And kita tahu, Betul. there's no questions over whether Lewis Hamilton is a good driver or not. He's an exceptional driver. Sekarang ni adalah pertarungan minda yang besar yang perlu dilalui oleh Hamilton sambil menunggu Toto Wolff dan juga Mercedes mempersiapkan kereta yang lebih kompetitif. Apapun kita harap satu musim, masih lagi musim yang panjang F1, kita harap musim ni tak kalah, keterujaan dia tak kalah berbanding musim lepas. Setuju.